wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mahdiuddin bin Abdul Manan. Saya dari kumpulan 3 PIMKRB dan saya akan membentangkan mengenai analisa kepelbagaian sosio-budaya yang terdapat di sekolah yang telah kami pilih. Saya dan ahli kumpulan telah bersetuju untuk memilih sekolah kebangsaan Kangkar Pulai 2 untuk melaksanakan analisa mengenai kepelbagaian sosio-budaya yang terdapat di sekolah tersebut. Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai 2 terletak di Bandar Baru, Kangkar Pulai Johor Bahru dan mempunyai jumlah pelajar yang ramai, iaitu lebih kurang 2,000 orang pelajar. Dan ini memberikan sekolah tersebut mempunyai kepelbagaian sosio-budaya dari sudut agama, bangsa, kaum dan etnik. Analisa ini dilakukan dengan cara pengumpulan data pelajar yang diperolehi daripada pihak sekolah dan juga temu bual secara langsung dengan beberapa orang guru beserta dengan pelajar Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai 2. Yang pertama, kita akan lihat dari sudut jantina pelajar di SK Kangkar Pulai 2. SK Kangkar Pulai 2 mempunyai jumlah pelajar seramai 2,000 orang. Pelajar lelaki seramai 1,039 orang, manakala pelajar perempuan pula seramai 961 orang. Okey, jelas di sini kita dapat lihat bahawa di SK Kangkar Pulai 2 jumlah pelajar lelaki adalah lebih tinggi ataupun lebih banyak ataupun lebih ramai daripada pelajar perempuan. Yang sering kita lihat adalah perempuan lebih ramai daripada lelaki. Tapi di SK Kangkar Pulai 2 kita dapat lihat bahawa pelajar lelaki adalah lebih ramai daripada pelajar perempuan. Seterusnya dari sudut agama. Setelah dianalisa, kami mendapati bahawa SK Kangkar Pulai 2 mempunyai 5 agama yang dianuti oleh pelajar-pelajar mereka, iaitu agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha dan juga Sikhisme. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa agama Islam mempunyai jumlah pelajar yang lebih dan jauh lebih ramai daripada agama-agama yang lain, dengan bilangan jumlah pelajar lelakinya yang seramai 985 orang dan pelajar perempuan beragama Islam seramai 917 orang. Manakala pelajar Kristian pula bagi lelaki seramai 12 orang dan perempuan seramai 8 orang sahaja. Manakala untuk agama Hindu, pelajar lelaki seramai 40 orang dan pelajar perempuan 35 orang. Untuk agama Buddha dan Sikhisme, dua agama ini merupakan agama yang paling sikit dan paling minoriti yang ada di SK Kangkar Pulai 2, iaitu agama Buddha seramai 2 orang pelajar sahaja dan Sikhisme hanya 1 orang pelajar. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa agama Islam adalah agama majoriti dan paling ramai dianuti oleh pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Seterusnya kita akan lihat dari sudut kaum atau etnik pelajar yang terdapat di SK Kangkar Pulai 2. Yang seperti mana yang kita boleh lihat, bangsa Melayu atau kaum Melayu merupakan kaum yang paling ramai di Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai 2. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Bangsa Melayu mempunyai pelajar lelaki seramai 962 orang, manakala pelajar perempuan seramai 899 orang. Manakala bangsa Cina pula mempunyai 3 orang pelajar sahaja. Kaum India pula mempunyai pelajar lelaki seramai 42 orang dan pelajar perempuan seramai 37 orang. Manakala kaum Sikh pula hanya terdapat seorang pelajar sahaja. Kaum Bidayuh dengan seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan. Begitu juga dengan kaum Murud, seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan. Kaum Iban pula terdapat 10 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan. Lain-lain yang beragama Islam. Dalam cerita ini terdapat
pelajar lelaki 19 orang, manakala pelajar perempuan 16 orang. Dan lain-lain yang bukan beragama Islam di dalam cerita ini hanya seorang pelajar sahaja. Lain-lain yang beragama Islam di dalam cerita ini merupakan pelajar yang terdiri dari kaum atau etnik yang berasal daripada Indonesia atau Melayu Sabah Sarawak dan juga Melayu dari keturunan Brunei yang tidak diketahui akan bangsa ataupun kaum ataupun etnik mereka secara tepat. Manakala lain-lain yang bukan beragama Islam di dalam cerita ini adalah pelajar yang berasal dari luar negara ataupun pelajar yang bukan warga negara dan keturunan ataupun kaum dan etniknya tidak diketahui secara tepat. Seterusnya, dari sudut pendapatan keluarga, kami mendapati bahawa pelajar di sekolah ini terdiri dari ataupun datang dari keluarga yang berpendapatan rendah, berpendapatan sederhana dan tinggi. Bagi pelajar dari keluarga berpendapatan rendah sebanyak 65%, manakala dari keluarga berpendapatan sederhana sebanyak 25% dan keluarga dari berpendapatan tinggi sebanyak 10%. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Untuk pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya, Ustaz Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak berikan ucapan penghargaan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberikan kerjasama yang sangat padu sehingga kami dapat menghasilkan atau menyelesaikan tugasan yang telah diberikan kepada kami. Maka kami telah menjalankan sedikit kajian kami untuk kami menyelesaikan tugasan ini di sekolah SK Kangkar Pulai 2. Secara bersetujulah kami buat ni secara umum. Baik, pada bahagian saya akan mengemukakan hasil dapatan saya berkenaan dengan implikasi perbezaan sosio-budaya terhadap pencapaian akademik pelajar. Sebelum tu saya Amar Akbar bin Abbas dari kumpulan PIMK RB kumpulan 3. Kami bertiga dah bahagi-bahagikan bahagian masing-masing. Jadi bahagian saya ni inilah bahagian saya, implikasi perbezaan sosio-budaya terhadap pencapaian akademik pelajar tu. Baik, kita akan masuk terus kepada faktor budaya ataupun agama. Apa yang kami dapati secara umumnya, pencapaian pelajar yang bukan Muslim agak tidak memberansangkan dalam beberapa subjek yang dikaitkan dengan agama Islam, terutama bahasa Arab. Ini kerana ada beberapa family ataupun keluarga yang tidak terbuka, yang bagi mereka menganggap bahasa Arab ni adalah Islam, sedangkan bahasa adalah sekadar bahasa untuk kita menambahkan pengetahuan kita, skill kita dalam betul-betul berkomunikasi dengan masyarakat antarabangsa nanti. Contohnya bahasa Inggeris, yang secara umumnya bahasa Inggeris tu adalah bahasa Bible. Jadi, sebagai guru, nanti macam mana kita nak counter balik macam mana kita nak counter balik pelajar kita nak terangkan bagi mereka bersemangat untuk belajar bahasa Arab ni walaupun mereka bukan orang Islam. Ini insya-Allah bakal dijawab oleh sahabat saya nanti. Tapi implikasinya inilah. Pencapaian mereka agak tidak memberansangkan. Jadi
kita akan masuk ke faktor yang kedua, implikasi yang kedua. Faktornya adalah jantina. Pelajar perempuan yang implikasinya adalah pelajar perempuan yang menjadi kumpulan yang minoriti. Kebiasaannya akan menjadi pasif di dalam kelas. Ini kerana mereka malu untuk bertanya, malu untuk menjalankan aktiviti yang diarahkan oleh guru. Maka risiko untuk mereka tercicir adalah tinggi. Maka pencapaian mereka di dalam kurikulum maupun core kurikulum adalah tidak memuaskan. Bukan setakat di dalam kelas, di luar kelas pun kalau ada aktiviti, kalau dia orang minoriti bergabung lelaki dengan perempuan buat dalam satu kumpulan, maka tidak memuaskan lah. Baik, seterusnya ada faktor bangsa. Implikasinya adalah bangsa yang lebih kurang macam tadi, bangsa yang minoriti di sekolah lebih cenderung untuk pasif. Mereka akan kawan dengan, contohnya India, pelajar India. Kalau dia minoriti, dia akan dengan India dia berkawan, segan kan nak bercampur dengan kawan-kawan lain. Jadi mereka akan menjadi pasif di dalam kelas, di dalam bilik darjah, secara langsung menyebabkan sedikit sebanyak mereka tertinggal dalam pelajaran mereka. Ha, lebih kurang macam faktor jantina tadi. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada faktor keluarga. Keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan pelajar. Contohnya, jika seseorang pelajar itu dari kalangan keluarga yang kurang berkemampuan, pelajar tersebut mempunyai akses yang sangat terhad untuk mencari maklumat tentang pelajarannya. Contoh masa PKP dulu, pelajar tak ada laptop ataupun phone pun pinjam phone ayah. Ayah nak pakai telefon. Jadi mereka tak berkesempatan, tak boleh nak menyertai kelas yang telah dianjurkan oleh cikgu. Cikgu buat kelas tak boleh nak join. Sekarang pun kebanyakan sekolah yang, ataupun di sekolah saya tak perasan kalau kat sekolah lain macam mana, kita dah ada grup pelajar, guru dengan ibu bapa tu sendiri. Jadi seandainya kalau guru tu nak sampaikan maklumat tambahan bila ada kat rumah, bagi maklumat tambahan, bagi info, bagi tugasan ke. Jadi pelajar-pelajar yang akses dia terhad ni, susahlah dia. Jadi secara langsung pelajar ni akan tidak memuaskan lah pencapaian dia dalam akademik. Sebab maklumat yang dia nak cari untuk pelajaran dia tu terhad. Zaman sekarang kita tahu teknologi dah berkembang. Jadi pelajar yang nak pelajar tu advance ataupun terbaik, banyak pengetahuan, ah, internet kan, sumber ilmu, macam-macam ilmu kita boleh dapat daripada situ. Jadi bila hanya pelajar tu melibatkan diri dalam pelajaran dia hanya di dalam bilik darjah, maka dia tak boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kawan-kawan dia yang lain. Baik, seterusnya ada faktor masyarakat dan persekitaran. Persekitaran dan masyarakat yang menyokong dapat mempengaruhi perkembangan dan pencapaian murid itu terhadap pelajarannya. Contohnya, Midesh. Midesh ni memang pelajar kami. Memang pelajar yang sahabat saya temuruga dia. Temuruga. Ah, soal jawab lah dengan dia kan. Jadi Midesh ni pelajar India yang tinggal dalam masyarakat yang kurang bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi agak sukar bagi Midesh untuk bertutur dan menguasai bahasa tersebut. Bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan. Kalau dalam SPM nanti memang subjek teras lah. Kena skor kan. Jadi bahasa kebangsaan yang sangat penting untuk kita tinggal secara harmoni di Malaysia adalah bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan kita. Jadi bila persekitaran yang tidak menyokong ni, yang akan menyebabkan Midesh ni agak susahlah untuk dia menguasai bahasa tersebut. Dia bukanlah hanya terhad kepada subjek bahasa Melayu, tapi faktor persekitaran ni untuk semua subjek. Contohnya ada matematik, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Arab, ada dan sebagainya lah subjek-subjek. Jadi bila seorang pelajar ni dia duduk dalam persekitaran yang negatif,
kawan-kawan, jiran-jiran, anak-anak jiran yang suka main. Mak ayah pun, keluarga pun tak mengambil berat tentang pelajaran anak dia. Kawan pula yang lebih kurang macam dia. Jadi, perkembangan dia untuk dia maju dalam akademik dia adalah sangat rendah lah. Baik itulah saja daripada saya. Segala kekurangan yang segala kekurangan yang ada dalam saya punya pembentangan ni, saya mohon maaf lah. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki. Dan saya akan serahkan pembentangan ni kepada sahabat saya, insyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi. Allahumma saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua sahabat saya, iaitu Ustaz Mahdi dan Ustaz Ammar, di atas pembentangan mereka dan kerjasama mereka yang amat baik dalam menyenyapkan tugasan analisis kami ini. Alhamdulillah, selepas mendengar ulasan-ulasan mereka dan data dari mereka dan pembincangan bersama mereka, saya ingin menambah lagi di bahagian saya berkenaan dengan peranan guru sebagai pembugar jiwa murid dalam meningkatkan semangat belajar dalam kalangan pelajar. Baiklah, kita sangat mengetahui bahawa guru memainkan peranan yang amat-amat penting dalam prestasi pembelajaran ataupun semangat belajar, semangat murid untuk belajar di sekolah. Ini kerana mereka adalah tenaga pengajar. Segala ilmu yang ada daripada mereka perlulah diberi kepada murid supaya murid mengikuti mereka. Jadi guru perlu tahu peranan mereka dan dahu peranan mereka selain daripada tugasan mereka, peranan mereka dalam pengajaran di dalam kelas. Selain daripada pengajaran dalam kelas, guru juga perlu menilai, perlu memperolehi aspek-aspek peranan yang sangat penting. Imam Al-Ghazali dalam kitab karangannya iaitu Ihya al-Ulumuddin menggariskan antara adab belajar dalam menuntut ilmu adalah memuliakan guru lantaran syaratnya ilmu dan kebijaksanaan yang memberikan manfaat kepada kehidupan anak murid. Jadi di sini hal ini menjelaskan bahawa kedudukan guru di sisi agama itu, di dalam agama Islam khususnya, kerjaya perguruan ini mempunyai nilai yang unik dan tersendiri. Menjadi guru bukan tugas mudah, sebaliknya menuntut kecekalan dan semangat mendidik yang tinggi. Guru adalah orang yang paling bertanggungjawab selepas ibu bapa dalam memberikan didikan kepada murid-murid, pedoman dan bimbingan terhadap anak bangsa. Daripada semudah mengajarkan konsep mengeja, menulis dan mengira, sehinggalah kepada formula saintifik dan teks kesusasteraan. Guru tidak akan jemu menaburkan bakti tanpa guru tidak perlu jemu menaburkan bakti tanpa mengira penat dan lelah. Baiklah, yang di sini saya ingin terapkan adalah, ingin saya sampaikan adalah peranan-peranan guru dalam membentuk tajuk kami yang kita ingin sampaikan adalah sosiologi di dalam pendidikan, sosiologi dan sosialisasi di dalam sekolah.
Jadi guru perlu memainkan peranan yang penting. Yang pertama adalah sifat guru adalah seorang yang perlulah memberi peranan sebagai orang yang paling intelektif di dalam kelas. Jadi di dalam kelas, setiap kelas guru menjadi ensiklopedia bergerak yang dijadikan sumber rujukan kepada murid-murid. Kalau boleh, setiap guru perlulah intelektif dan berpengetahuan tinggi. Dan apabila ditanya soalan daripada murid kepada guru, guru dapat memberikan penjelasan yang baik. Walaupun soalan-soalan yang diberikan itu adalah soalan yang remeh, tetapi guru perlulah bijak dalam memberikan jawapan yang boleh menarik minat-minat murid. Terutama sekali di dalam murid yang berbilang bangsa di dalam kelas. Jadi setiap murid yang berbangsa Melayu, India, Cina contohnya, jadi soalan daripada mereka soalan yang berlainan. Mungkin murid India akan beri soalan yang berkenaan dengan budaya mereka, ataupun murid Cina akan bertanyakan soalan berkenaan budaya mereka. Jadi guru perlulah memainkan peranan penting, perlulah intelektif, perlulah berpengetahuan tinggi. Baik, yang kedua adalah sifat kepemimpinan. Peranan guru perlulah menerapkan kepemimpinan di dalam diri mereka, iaitu yang berwibawa, kerana guru adalah yang menjadi role model kepada murid-murid yang berbilang kaum, bukan hanya yang beragama Islam sahaja, tetapi di sekolah yang ada pelajar-pelajar yang beragama Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Walaupun guru itu seorang yang Muslim, tetapi perlulah jadi role model juga, perlu jadi menunjukkan sifat kepimpinan kepada murid-murid yang berbilang bangsa dan agama. Ini kerana seorang guru sememangnya akan menjadi suri teladan kepada anak-anak murid. Jadi biarlah sampai sehinggakan murid yang berlainan bangsa itu boleh menerima guru yang berlainan bangsa dengan mereka. Jadi di situlah peranan guru supaya dapat menarik minat murid-murid berlainan kaum untuk belajar dengan lebih rajin. Okey, baik, yang ketiga adalah guru mestilah seorang yang berakhlak mulia. Mestilah memberi peranan yang sangat penting, itu berakhlak mulia di dalam setiap masa. Guru, kemunian akhlak dan budi pekerti guru menjadi ikutan dan juga panduan buat murid, tidak kira kaum dan agama. Ini kerana guru, walaupun guru yang beragama Islam, boleh menjadi teladan kepada murid-murid yang beragama lain dari segi akhlak mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri, ada hadis Nabi Muhammad SAW, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Ta'ala mengajar aku adab sebaik-baik adab. Jadi perlulah guru, terutamanya seorang yang Muslim, mencontohi adab Rasulullah SAW. Seterusnya, guru perlulah menjadi penyampai ilmu perpaduan. Seseorang guru perlu memperlengkapkan diri dengan ilmu perpaduan, kerana di dalam sekolah, seperti kita semua tahu daripada tadi, sosiologi di sekolah itu memang berbilang kaum dan berbilang agama. Jadi ilmu perlulah ada ilmu perpaduan di dalam diri mereka. Tidak boleh guru hanya tahu menjaga budaya sendiri sahaja. Guru perlu menyatu padukan antara murid-murid yang berlainan kaum. Jika berlaku, contohnya jika berlaku kesalahfahaman antara murid yang berlainan kaum, maka guru dapat menyelesaikan dengan baik dan memberikan nasihat yang efektif kepada mereka supaya mereka menjadi murid yang bersatu padu, yang tidak melihat kepada ataupun memilih kaum sejenis mereka sahaja, iaitu bangsa sejenis mereka sahaja. Jadi guru perlulah tahu cara penyampaian ilmu perpaduan itu. Okey, dan seterusnya adalah yang kelima adalah peranan guru dalam menyampaikan membugar semangat murid adalah dengan menyampai ilmu kebudayaan. Selain daripada perpaduan, guru perlulah tahu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu tentang kebudayaan kaum lain. Okey,
kaum lain. Jadi guru janganlah hanya tahu kebudayaan kaum sendiri sahaja, perlulah mengambil, membaca ataupun bertanya ataupun berkawan juga dengan kaum-kaum yang lain untuk mentahu kebudayaan mereka. Jadi apabila guru sudah tahu kebudayaan bangsa yang lain, maka murid-murid akan menjadikan guru sebagai tempat bertanya dan tempat rujukan, walaupun guru itu bukanlah daripada bangsa mereka, daripada kaum mereka. Di sini kita dapat lihat bahawa itulah antara peranan-peranan guru di dalam sekolah yang sememangnya di negara kita adalah berbilang kaum dan berbilang agama. Jadi disetakat itu saja daripada persembahan saya untuk video ini. Saya berharap dengan segala persembahan saya, presentation saya ini dapat memberikan manfaat kepada semua berkaitan dengan peranan-peranan guru di dalam sekolah yang berbilang kaum. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.